Baik, perincian tugasan BMW 3032 Wacana Akademik Bahasa Melayu. Masih lagi ada 4 tugasan yang anda perlu buat. Okey, ada 4 tugasan yang anda perlu buat. Yang pertama ialah portfolio 1, tugasan 2 ialah portfolio 2, tugasan 3 ialah esei, tugasan 4 ialah video perbentangan. Apa yang diubah ialah tugasan keempat. Obviously lah. Kalau kita tengok tugasan 4 ini ialah video perbentangan, kita telah ubah daripada perbentangan secara berkumpulan ditukar kepada individu. Okey, ditukar kepada individu dan anda perlu membuat video. Kalau sebelum ni kena face to face, awak bentang dalam kelas, tapi sah-sahlah kita takkan ada kelas, jadi awak kena bentang dalam video, awak kena buat video dan bentang. Okey, dan tugasan ini kalau kita lihat pecahan dia, portfolio 1 dan 2 ialah tugasan berkumpulan. Peruntukan markah ialah 20 markah dan tempoh penghantaran pada minggu 4 dan 8. Kalau kita lihat, portfolio 1 ni saya dah kata pada awak, awak hanya perlu compile. 1 dan 2 ni dah hantar pada minggu 8. Pun begitu, minggu ini ialah minggu ke-7. Minggu depan, minggu 8, memang masaklah nak hantar kan, tak sempat. Jadi saya lanjutkan lagi hingga minggu ke-9. Awak hantarlah pada minggu ke-9 dan saya harap awak semua dah ada kumpulan masing-masing. Dan kumpulan itu ada dalam lingkungan 3 hingga 5 orang ahli. Kemudian kita ada penulisan esei, 30 markah di sini. Dan dia adalah tugasan individu. Jadi 30 markah untuk tugasan individu agak lumayan ya. Dan samalah juga dengan video perbentangan, ini ialah tugasan individu. Markah pula ialah 30. Jadi penghantaran untuk tugasan esei ialah minggu ke-10, manakala video perbentangan ialah minggu ke-12 dan 13. Alright. Kalau dicampur semua, dia akan menjadi 100% lah. Baik, kemudian kita lihat lagi. Portfolio 1 seperti yang awak sedia maklum bahawa awak perlu membuat orang kata apa, mengisi template lah berdasarkan hasil carian awak. Okey, dan perlu cipta tajuk dan juga isi. Dan tugasan portfolio 1 ini, sebelum ni saya minta sediakan file, betul? Tapi disebabkan oleh masalah PKP dan sebagainya ini, maka diubah sedikit. Yang lain sama saja. Okey, saya akan sentuh apa yang diubah, iaitu tugasan ini boleh dihantar sama ada melalui MyGuru. Iaitu soft copy ni diupload dalam tapak MyGuru. Tapak itu saya akan sediakan dalam MyGuru ataupun Google Form, iaitu melalui pautan atau link. Pautan atau link Google Form ataupun melalui email atau Telegram. Depend lah, tengok keadaan macam mana, tapi saya lebih prefer guna MyGuru sebab dia ada pecahan kumpulan masing-masing. Maksudnya tak akan bercampur. Tapi kalau awak tak boleh hantar melalui internet, boleh juga hantar secara hard copy ataupun letak dalam CD atau pen drive. Boleh hantar kepada alamat pejabat saya. Okey, cuma disebabkan ini ialah tugasan berkumpulan, maka ahli kumpulan perlu berbincang metod mana nak hantar. Itu yang penting. Kemudian awak kena lantik seorang compiler. Okey, compiler untuk kumpul hasil tugasan masing-masing, combine, kemudian dialah hantar tugasan tersebut. Okey, kalau boleh hantarlah dalam bentuk PDF, format PDF, hantarlah kepada saya. Baik. Kemudian saya nak tunjuk terus kepada anda kerangka portfolio. Ini yang penting dan kadang-kadang menjadi persoalan. Baik, ini ialah kerangka portfolio, iaitu buka depan bagi portfolio 1. Kalaulah ahli kumpulan ada 4, tulislah 4. Kalau ahli dia ada 3, tulislah 3. Alright, 3 kumpulan. Kemudian yang ni yang penting. Lampiran 2 ni, saya nak setiap orang mesti ada satu lampiran 2 ni. Maksudnya ialah dalam kumpulan tu contohnya ada 3 orang. Iaitu A, B dan C. Jadi lampiran 2 ni, A pun dia ada untuk dia isi, B pun ada lampiran 2 ni untuk dia isi, C pun ada untuk dia isi. Maksudnya masing-masing ada
Okey, untuk mereka isi. Maksudnya ada 3 template lah untuk yang ni sahaja. Muka surat 17 sahaja. Yang lain seperti muka surat 18 ini awak kongsi. Maksudnya awak buat sama-sama. Sebab ini ialah kerja kumpulan. Jadi yang ni awak kongsilah buat kerja sama-sama. Sebab yang ni kita dah buat dalam kelas. Okey, kita dah bincang, ada buat dalam kelas. Kalau nak ubah sikit-sikit je lah. Yang ni kongsi Yang ni buat sama-sama ahli kumpulan. Lampiran dia mesti ada 6 gambar. Gambar apa? Gambar buku. Gambar buku, gambar jurnal ataupun gambar tesis atau gambar artikel. Ada 6. Okey, 6 gambar buku itulah kulit depan sahaja. Okey, ataupun paparan depan sahaja. Kalau artikel tu online dia ada 15 muka surat, ambil yang muka depan sahaja. Jangan bertukar dengan gambar petikan Gambar petikan tu untuk portfolio 2 ni. Okey, ini petikan letak dalam kotak yang ni. Okey, ini petikan screenshot. Yang ni ialah saya nak gambar buku sahaja. Ingat Okey, buku, tesis atau jurnal. Okey, ini kongsi, yang ni mesti ada seorang satu. Kenapa? Sebab ini ialah kerangka untuk esei. Bila esei itu dijadikan sebagai esei individu, maka masing-masing kena ada kerangka esei sendiri. Contohnya tema ahli kumpulan dah bincang nak buat tema sama, iaitu pendidikan. Tajuknya ialah tentang pendidikan ICT sasaran dalam kalangan pelajar sekolah menengah lokasi di Malaysia. Okey, tajuk dia ialah berdasarkan daripada topik masing-masing. Contohnya dalam kumpulan tadi kan ada A, B, C. Okey, A dia dah bincang, dia kata dia nak buat kepentingan. B dia dah kata dia nak buat pasal kesan. C dia kata dia nak pasal langkah. Maka tajuknya berdasarkan apa yang A, B dan C fokus. Contohnya kalau A dia nak buat pasal kepentingan, dia akan ceritalah tajuk dia kepentingan pendidikan ICT dalam kalangan pelajar sekolah di Malaysia. Kalau B dia nak buat pasal kesan, kesan-kesan pendidikan ICT dalam kalangan pelajar sekolah di Malaysia. Kalaulah C nak buat pasal langkah. Langkah-langkah meningkatkan kualiti. Okey, tambahlah, takkan nak buat langkah-langkah pendidikan ICT pula. Tak boleh juga. Langkah-langkah melaksanakan pendidikan ICT. Terpulang, nak buat apa pun. Okey, langkah-langkah melaksanakan pendidikan ICT dalam kalangan pelajar sekolah di Malaysia. Maknanya, compiler akan compile 3. Okey, 3 template yang ni sahaja. Yang lain kongsi Yang ni sharing. Kemudian pengenalan ini jangan letak ayat panjang-panjang. Letak point sahaja. Okey, tulis definisi ataupun tulis pendapat tokoh ataupun tulis statistik. Tu je, tak perlu panjang-panjang berjela-jela. Topik ni ialah berdasarkan apa yang awak nak bincang. Contohnya topiknya ialah perbincangan, ayat dia ringkas. Penulisan ilmiah ini akan membincangkan tentang ulang balik tajuk. Kepentingan pendidikan ICT dalam kalangan pelajar sekolah di Malaysia. Titik. Kepentingan ini merangkumi 4 aspek. Okey. So, aspek pertama ialah kepentingan pertama. Yang kedua, kepentingan kedua, kepentingan ketiga, keempat. Mesti ada 4 isi. Kalau lebih, saya takkan bagi markah isi lebih. Kalau kurang, tolak markah. Make sure ada 4 isi. Kemudian dah letak kepentingan di sini, saya nak awak letak dalam bentuk point. Bentuk point ialah ayat selapis, iaitu ayat tunggal sahaja. Contohnya kepentingan untuk pembinaan kendiri. Jadi satu point dia ialah membina kemahiran pelajar. Kedua adalah persediaan pelajar untuk masa depan. Poin ketiga apa? Itu je ayat selapis. Sepoin sahaja, kemudian kesimpulan. Ada pelajar tanya, boleh tak saya sharing pengenalan ni? Maksudnya sama je. Pengenalan dengan kesimpulan ni sama, cuma isi berbeza. Pun boleh, tak ada masalah. Okay, kalau B dia buat pasal kesan, so sudah tentu topik dia subtopik pasal kesan. Okay, dia bukan macam yang pelajar faham sebelum ni, dia kata, okey, kami buatlah kepentingan. Okey, subtopik 1 kepentingan, subtopik 2 ialah kesan, subtopik 3 ialah langkah. Subtopik 4 nak letak apa, cik? Dia tak boleh macam tu. Okey, dia akan jadi blank. Salah tu. Itu salah.
Okey, boleh faham Maksudnya yang lampiran 2 ni, muka surat 17 ni, setiap orang mesti ada satu. Yang lain untuk portfolio 1, awak mesti kongsilah. Itu awak kena kongsi. Ada soalan? Kalau ada soalan, boleh letak dalam ruangan chat. Okey, boleh letak dalam ruangan chat. Okey? Alright, saya teruskan lagi untuk skema markah. Skema markah ini sebenarnya sama sahaja yang saya bincang hari itu. Tajuk kalau ada 2 markah, kerangka isi cukup 4 markah. Kemudian pecahan maklumat cukup 6 markah. Okey. Ada lampiran gambar 3 markah. Maksudnya setengah markah untuk gambar tersebut. Campur semua 15, 5 lagi baki ialah anda perlu menghantar latihan pengukuhan. Okey, satu set. Latihan pengukuhan sebelum ni saya kata boleh akses melalui modul, betul? Tapi saya tahu ada pelajar tidak bawa balik modul. Jadi apa yang berlaku ialah kami barisan penulis telah menyediakan latihan pengukuhan. Latihan ni saya tak pastilah sama ada penyelaras dah upload atau tak dalam MyGuru. Tapi kalau tak upload, saya akan upload dan saya akan make sure upload dalam bentuk Microsoft Word lah supaya awak boleh edit. Okay. Kalau kita tengok dia berkongsi dia masih lagi latihan pengukuhan ini, awak berkongsi dalam muka depan. Yang tidak berkongsi ialah latihan pengukuhan itu sendiri, nama masing-masing. Okey, jadi compiler kena kumpul juga latihan pengukuhan ni dan jawapan dia semua ada dalam modul. Boleh refer modul dan tulis jawapan dia. Okey, jawapan dia ada dalam modul dan tulis sahaja. Okey. Kemudian markah dia mudah sebab bukan mudah, maksudnya markah dia sikit je, 0.5 markah, setengah markah sebab dia sangat mudah. Dia boleh refer saja, awak tulis based on module, ini juga awak label based on module lah. Okey, markah setengah-setengah. Okey, satu unit bila setengah markah dia jadi 1 markah. Kalau ni dia adalah 1 markah betul. Kalau yang ni awak make sure jangan sama ahli kumpulan tu, sebab tu saya kata masing-masing kena ada dan masing-masing kena buat sendiri. Contohnya awak cari jurnal pendidikan awal kanak-kanak kebangsaan dan dia sudah tentu ada banyak judul artikel atau jilid atau bilangan isu. Sudah tentulah nama pengarang tahunnya akan berbeza-beza. So maksudnya ada usaha awak buat sendiri, 1 markah di sini. Unit 3 dia mudah, refer saja modul, maka dapatlah setengah markah di sini. Unit 4 pun sama, just cerakinkan ayat dan letak saja di sini. Dia dapat setengah markah. Ini pula buat teks sunting saja dah dapat setengah markah. Unit 5 lagi lah, buka saja modul dan senaraikan saja langkah-langkah dia berdasarkan perkara ini. Ini pun sama, senaraikan saja. So dah dapat 1 markah. Bila awak tengok dia akan jadi 5 markah di sini. Kenapa? 5 unit kali 1 markah bersama dengan 5 markah. So total 20 markah. Dapat 20/20 lebih baik daripada dapat 15/20. Maka latihan pengukuhan mesti disiapkan dan dihantar pada minggu ke-9 bersama-sama dengan portfolio 1. Ini ialah rubrik penilaian dia. Rubrik ni awak tak ada, saya je ada, iaitu pengajar. Saya akan refer rubrik ini untuk membuat untuk membuat penilaian. Okey. Jadi kalau saya tengok kalau cukup markah dia, saya akan bagilah markah penuh 2, 4. Okey, ini ialah rubrik-rubrik dia. Okey. Baik, portfolio 2 pun sama sahaja. Benda ni awak akan buat dalam kutipan. Okey, screenshot saja petikan, buat 4 saja. Walaupun awak ada 6 buku rujukan, saya minta 4 sahaja, iaitu kutipan langsung lebih 40 patah perkataan, kutipan langsung kurang 40 patah perkataan, kutipan tidak langsung itu parafrasa dan meringkas. Buat 4 sahaja kutipan walaupun awak ada 6 bahan. Okey, pilih-pilihlah, yang penting awak buat 4 jenis ini kutipan. Okey, hantar pada minggu ke-9 sekali dengan portfolio 1. Cara penghantaran pun sama ada melalui tapak MyGuru ataupun hantar hard copy, melalui email.
Bukan email, melalui post. Alright. Tapi saya juga tengok keadaan lah. Kalau saya rasa ada benda yang susah. Contohnya nak upload dalam MyGuru tu makan masa 6 jam. Loading je, memang tak praktikal. Mungkin saya akan pilih alternatif lain lah untuk awak hantar. Kita kena adaptasi perkara ini. Skema pemarkahan, okey. Satu kutipan 3 markah. Untuk mencapai 12 markah, memang kena ada 4 kutipan. Jadi 3 kali 4 kutipan, 12 markah di situ. Kemudian penulisan dan keseragaman 8 markah. Iaitu 6 daripada aspek maklumat rujukan ini. Kemudian setengah markah kali 4, 2. Ini ialah berdasarkan format dia. So total ialah 20 markah. Ini ialah rubrik penilaian. Okey, kalaulah rubrik penilaian ini cukup awak buat, maka awak akan dapat 3 markah. Kalau salah satu ni tak buat, maka tolak 3 lah. Ini ialah kriteria dia. Rujukan pun kalau cukup 6, ikut format dapatlah 6. Okey, dapatlah 6. Alright. Dan ini ialah format dia. Okey, format yang awak perlu ikut. Jadi maknanya ialah saya akan semak memang berdasarkan rubrik. Saya bukan semak jenis timbang kilo. Memang saya ikut rubrik. Okey, setakat ni ada soalan? Tak ada soalan. Faham? Faham Faham? Okey. Angguk tu faham lah kot. Okey, ada yang angguk tu faham lah. Saya boleh nampak korang Korang je nampak slide. Okey. Alright. So, itulah benda dia. Saya sambung lagi. Alright. Penulisan esei. Pelajar perlu menghasilkan sebuah penulisan esei berdasarkan tema, tajuk, kerangka dan maklumat kutipan daripada portfolio 1 dan 2. Alright, dan esei ini ialah penulisan individu dan bilangan halaman 5 muka surat tak termasuk muka hadapan, kandungan, rujukan dan juga lampiran. Ukuran jida dan paparan boleh lihat sendirilah. Okey, ini ialah berdasarkan Microsoft Word yang tetapkan. Perlu dihantar pada minggu ke-10 melalui tapak yang sama iaitu MyGuru ataupun boleh post kepada saya, mintalah alamat. Dalam aspek ini perlu ada hasil suntingan. Okey, maksudnya 5 muka surat esei yang telah dibaiki berdasarkan hasil suntingan. Okey, suntingan ini wajib dihantar bersama soft copy. Maksudnya ada 5 muka surat suntingan jugalah. Siapa yang sunting? Kalau dalam kelas yang dulu saya kata ahli kumpulan masing-masing yang sunting antara sesama sendiri, betul? Tapi disebabkan oleh awak ni berada jauh dari Perlis sampailah ke Sabah, maka saya pun tak rigid. Awak boleh minta siapa-siapa untuk sunting penulisan esei ni. Contohnya ialah awak boleh minta orang yang berkapasiti. Contohnya kawan awak ni ada masuk universiti lain, boleh minta dia sunting sebab dia familiar dengan penulisan akademik. Ataupun parent awak pun mungkin boleh, tak ada masalah. Okey, ataupun kawan atau abang atau kakak. Okey. Adik tu macam pelik sikit lah, tu akan budak sekolah boleh sunting esei ilmiah macam ni. Alright. Cari yang berkapasiti, sepupu pun boleh, tak ada masalah. Jangan sesekali awak sunting sendiri. Okey, sebab dia takkan jadi. Sebab apa? Sebab kita takkan nampak kesalahan diri sendiri melainkan orang lain yang check atau yang semak. Jadi based on that, awak perlu minta orang lain sunting. Dan suntingan itu kalau boleh, buatlah dalam bentuk soft copy. Dalam soft copy, Microsoft Word dia ada bahagian yang kita boleh letak ink warna merah. Kita boleh juga letak highlight. Okey, highlighter. Maksudnya dia boleh sunting kat situ. Tak ada masalah boleh sunting di situ. Kalau nak guna PDF pun boleh sebab PDF pun ada je yang tempat yang kita boleh edit ni kan. Okay, kita boleh letak dan sebagainya. Kalau pandai guna PDF tak ada masalah. Terpulang. Baik, ini ialah skema permarkahan dia. Okay, satu pengenalan setengah muka surat Kalau lebih satu muka surat saya tolak markah dekat sini. Penutup pun setengah muka surat saja. Tak payah lebih-lebih. Sebab apa? 5 muka surat je saja seorang. Isi mesti ada 4. Kalau bagi 5 pun saya kira 4 isi saja. Okey, sebab markah dia ialah 2.5 untuk satu isi. 2.5 kali 4, 10 markah di sini. Campur 2 markah, jadilah 12.
Kutipan setengah markah Okey, kalaulah kutipan tu ada 6, mesti ada 6 kutipan, maka dapatlah 3 markah. Saya akan kira ada berapa kutipan. Rujukan kalau cukup 6, so dapatlah setengah markah, setengah kali 3, setengah kali 6, 3 markah. Okey. Kemudian kita lihat lagi, ini ialah asas writing ataupun penulisan. Kalau saya kata nak Newton Roman saya 12, tiba-tiba awak buat area saya 11, tolaklah setengah markah. Tak justified, tolak lagi. Jida tak betul, tolak lagi. Okay, tak ada muka surat, tolak lagi. So, make sure kena jaga part-part macam ni. Bahasa, ini ialah kriteria dia yang saya akan sunting. Saya akan semak. Ini ialah suntingan. Wajib menggunakan pad merah atau highlight. Dah dapat 4 markah saja free-free kat sini. Total semua 30 markah Okey, ini ialah rubrik penilaian atau kerangka. Markah 1 pengenalan, okey, 1 markah, yang lain isi cukup 2.5. So make sure letak 4 isi. Kalau tak 3 tak adalah markah 1 lagi. 2.5 ni lah. Okey, format pun boleh tengok sendiri markah-markah dia. Rubrik ni kami tak upload dalam untuk pelajar rasanya. Untuk panduan pengajar je. Tapi saya tunjuklah supaya awak berjaga-jaga. Okey. So ini ialah bahasa lah. Okey, bahasa. Kalau kurang kesalahan tata bahasa, setengah. Kalau banyak sangat, so kosong. Dah tolak 1 markah kat sini. Ini ialah penyuntingan. Okey. Yang terakhir ialah video pembentangan. Okey, video pembentangan. Baik, video pembentangan ini ialah anda perlu membentang secara extemporaneous berdasarkan hasil penulisan ilmiah. Jenis tugasan individu, tema pembentangan ialah isu-isu semasa. Apa yang dimaksudkan sebagai isu-isu semasa? Maksudnya ialah isu-isu yang berlaku di sekitar awak lah. Tapi elakkan isu seperti pendidikan atau bahasa. Mabuklah saya dengar lagi isu tu kan. Carilah tema-tema isu lain. Contohnya alam sekitar, kesihatan, apa lagi? Gender, antarabangsa, sukan, ekonomi, politik, apa-apa saja. Dan masa berucap untuk video ni ialah 5 minit. Dan pembentangan ini wajib menggunakan bahan bantu pembentangan. Maksudnya ialah sepanjang 5 minit itu janganlah saat pertama hingga saat terakhir saya tengok muka awak je. Okey, kalau boleh selang-selikan dengan bahan bantu pembentangan yang lain. Contohnya awak boleh selitkan dengan statistik, gambar, video dalam video atau apa-apa saja. Sekarang ni kan banyak teknologi yang bagus-bagus kan. Awak boleh edit. Boleh belajar-belajar cara nak edit video. Soft copy mungkin saya akan sediakan tapak My Guru ataupun saya akan sediakan hard drive. Okey, Google Drive tu awak access dalam Google Drive dan uploadlah video masing-masing dan saya boleh tengok di situ. Okey. Kalau susah nak hantar melalui email ataupun internet, awak boleh hantar secara soft copy melalui CD atau pen drive. Post saja kepada saya. Dan ini ialah kriteria yang ditetapkan. Okey, mesti ada wajah awak juga, mesti ada eye contact. Okey, sebutan yang jelas, mimik muka, bahasa badan yang baik, saya akan tengoklah. Okey, dah ikutlah kreativiti masing-masing. Ini boleh tengok sendiri. Alright, dalam My Guru dah upload. Okey, dah upload. Dan ini ialah bagaimana pemberian markah itu berlaku. Okey, pemberian markah dia lah berdasarkan rubrik penilaian. Jadi yang ni awak tak perlu nak print bagi kat saya pun. Saya akan tengok video dan saya akan tanda. Tiklah satu ke sederhana ke lemah, saya akan tengok kat situ dan saya akan tanda. Bila saya totalkan semua, dia akan jadilah 30 markah di sini. Okey, 30 markah lah untuk video pembentangan. Alright. Jadi ada soalan? Ada soalan? Hello, Assalamualaikum Prof. Okey, Amalina. Saya nak tanya, kan tadi macam yang Prof cakap, buku tu kena ambil gambar kan? Aha. So kalau macam sebab pelajar semua dah pulang, lepas tu and library pun agak jauh dari rumah, so ada cara lain ke? Okey, buku tu tertinggal kat kat kampus ke apa? Tak, maksud saya yang kan kena ambil gambar buku untuk lampiran. Aha.
So kalau macam ada yang pelajar tak sempat ambil gambar buku untuk rujukan dalam pilihan macam mana ya? Okey, boleh Google tak cari buku tu? Google Books. Oh, Google Books. Boleh ambil kat situ. Tapi awak dah ambil petikan semua. Yang penting-penting dah ambil kan? Cuma gambar buku Dah je ambil. kan? Betul. Okay. So sayanglah kalau nak tinggalkan. Boleh cari Google Books lah, try cari. Okay, Google Books, buku tersebut. Okay, tak pun kalau tak ada gambar muka buku pun tak apa. Awak Google Books saja, dah awak screenshot sahaja detail dekat Google Books. Maksudnya buku tu memang wujud. Okay? Okay, terima kasih Prof. Alright. Bagi yang tak sempat nak buat apa-apa, contohnya buku saya dah cari tapi saya tertinggal dekat college, macam mana tu? Tukar bahan. Okay, takkan awak nak balik college pula ambil buku, kecuali kalau awak boleh balik. Memang dibenarkan balik kan? Okay, tapi takut ada yang tak balik lah. Okay, so make sure awak tukar saja bahan. Alright? Okay, kemudian ada soalan ke? Saya tak dapat on kamera. Okay. Encik, line saya tak kuat. Okay, tak apa. Muhammad Faiz bin Muhammad Azam. Mana Faiz? Salam Encik Faiz. Saya nak tanya pasal rujukan. Adakah perlu campur rujukan? Contohnya artikel, buku dan lain-lain. Ya, campur. Okey, pelbagaikan. 6 rujukan itu awak campur sahaja. Okey, jurnal 1, artikel ada 2, buku ada 3 pun tak apa. Okey, janganlah pula semua buku, semua jurnal. Macam tak variasi pula. Campur-campur lagi bagus. Okey, campur-campur lagi bagus. Nur Ainun Solehah. Mana ni? Sebab buku wajib hantar kat library hari tu. Kenapa? Apa soalan dia? Mana Nur Ainun Solehah? Tak. Apa yang tak? Contoh 3 buku dan 3 artikel. Boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Lagi? Any question? Ada soalan lagi? Sama-sama. Okay, dapat? Okey, sebelum saya mulakan ada pertanyaan lagi pada kawan-kawan awak. Sherin, Encik, kalau dalam rujukan tu saya tak selitkan buku, tak apa ke? Maksud? Tak ada buku, maksudnya ada jurnal dengan artikel saja, tak ada masalah, tak apa. Kalau jurnal dan artikel saja boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Okey, ideal boleh. Yang penting cukup 6. Okey, yang penting cukup 6. Alright, jadi saya akan teruskan dengan kuliah iaitu kaedah menulis maklumat iaitu kutipan. Okay, boleh nampak slide saya ni? Okay, unit 3 iaitu menulis gaya APA. Okay, APA. Kenapa tak nak kembang? Okay, menulis gaya APA iaitu kutipan. Menulis kutipan gaya APA, American Psychological Association. Alright. Kalau kita lihat kutipan ini ialah kutipan yang diambil dari buku, jurnal, tesis atau artikel yang anda cari. Bila awak nak buat esei, awak memang disuruh untuk mencari buku, jurnal ataupun artikel, betul? Awak cari tu bukan cari saya saja. Awak cari tu sebab buku, jurnal, tesis atau artikel tu dia ada kaitan dengan konten esei awak. Awak perlu kutip daripada buku tersebut. Kutip apa? Kutip maklumat daripada buku tersebut untuk membantu awak membuat esei nanti. Jadi, itulah perlu adanya kutipan daripada bahan-bahan atau sumber yang anda cari. Baik, apa tujuan penulisan kutipan? Kenapa kita perlu kutip? Yang pertama, kutipan ini bertujuan untuk menyatakan pandangan atau idea seseorang penulis. Penulis ini ialah sama ada anda seorang penulis ataupun penulis ini juga ialah penulis buku, jurnal ataupun tesis dan juga artikel yang awak kaji ataupun awak baca itulah. Jadi berdasarkan idea itu awak boleh kembangkan melalui penulisan esei. Okey, melalui penulisan esei. Yang kedua, tujuan kutipan ini adalah untuk mengemukakan teori atau kajian yang mempunyai hubungan langsung dengan penulisan yang dihasilkan.
Bila kita berbicara mengenai penulisan ilmiah atau akademik, maka kita tak boleh lari daripada aspek teori atau kajian empirical. Okey, penulisan ilmiah dia berbeza dengan penulisan kreatif. Okey, penulisan kreatif ni macam cerpen atau novel. Okey, kalau cerpen dengan novel, penulisan kreatif ni dia banyak menggunakan aspek emosi. Okey, dia banyak menggunakan aspek imajinasi yang dekat dengan hati. Sebab itulah kalau kita baca novel ataupun cerpen, kita boleh baca berjam-jam tanpa sedar pun masa berlalu. Tapi kalau kita baca penulisan ilmiah, ia banyak mengemukakan teori atau kajian ilmiah dan yang lebih empirical, boleh jadi 10 minit dah menguap-nguap dah. Sebab apa? Sebab dia bersifat kaku. Itulah hakikat. Pun begitu, apabila awak dah berada di universiti, awak tak boleh lari daripada aspek itu. Awak perlu tahu juga daripada aspek bagaimana cara nak menulis penulisan ilmiah berdasarkan akademik. Okey? Kalau akademik, dia tidak berdasarkan persepsi. Dia tidak ada elemen emosi. Dia tidak ada elemen seperti imajinasi. Tapi dalam aspek ini, dia ada teori atau kajian yang empirical dan konkret. Sebagai contoh, apa keadaan yang mempunyai hubungan langsung? Contohnya ialah, esei awak ni awak nak buat tentang masalah disiplin dalam kalangan pelajar di sekolah. Jadi awak pun carilah teori ataupun kajian yang mendasari masalah disiplin. Banyak je orang kaji, betul? Contohnya ada orang letak teori behaviorism. Maksudnya tengok daripada aspek sikap pelajar tersebut. Ada pula kajian empirical tentang masalah disiplin 10 tahun kebelakangan ini. Jadi itu ialah kajian-kajian yang mempunyai hubungan langsung yang awak boleh kutip untuk awak letakkan dalam esei awak. Okey, sebagai sandaran kepada penulisan akademik awak itu. Maksudnya penulisan awak ialah berdasarkan data ataupun fakta-fakta yang tepat berdasarkan pembacaan buku, jurnal dan juga artikel. Yang ketiga, tujuan menulis kutipan adalah untuk memperkuatkan pandangan penulis. Anda selaku penulis ini, penulis esei ini, once saya baca, saya akan terbit satu pemikiran ataupun orang kata, mana tahu? Dapat dari mana benda ni? Siapa cakap? Jadi based on that, perlunya ada kutipan untuk mengukuhkan lagi penulisan awak. Okey, ni yang cakap. Profesor ni yang buat kajian. Okey, teori ni didapati daripada buku ni. Jurnal ni yang tulis. Artikel ni yang tunjukkan data macam ni. Jadi, berdasarkan data-data, artikel dan sebagainya, dia boleh mengukuhkan pandangan anda selaku penulis. Sebab itulah pentingnya ada kutipan. Kutipan ini anda boleh buat dalam assignment yang lain dan juga dalam FYP nanti. Sebab itulah, buku-buku, jurnal, tesis, artikel yang awak cari mestilah bersifat autoritatif, iaitu diiktiraf. Okey? Baik, saya teruskan lagi. Dalam aspek kutipan, perkara yang paling penting perlu ada dalam kutipan ialah penulisan nama pengarang, iaitu pengarang. Pengarang siapa? Pengarang jurnal, pengarang tesis, pengarang buku yang awak cari itu. Okey, mesti ada nama pengarang. Sebab kadang-kadang bila saya semak assignment, saya akan tanya, mana kau tahu benda ni? Siapa cakap? Jadi awak tunjukkanlah nama pengarang ni yang cakap. Buku ni, dia yang tulis, dia yang cakap. Sebab itulah perlu ada nama pengarang dalam kutipan. Kalau di Malaysia, dia ada pelbagai bangsa. Ada bangsa Melayu, ada bangsa Bumiputra, Sabah dan Sarawak, ada bangsa Cina, ada bangsa India, Punjabi, Arab dan Barat. Itu biasa di Malaysia. Jadi nama pengarang juga dia bervariasi. Dalam aspek bangsa Melayu, kalau kita tengok nama penuh pengarang itu, contohnya ialah Aiman bin Haji Abdul. Tapi dalam aspek menulis kutipan, awak hanya tulis Aiman Abdul sahaja. Maksudnya ialah gugurkan gelaran ataupun gugurkan bin atau binti dan gugurkan gelaran keagamaan Haji dan Hajah. Tak ada Hanya tulis Aiman Abdul tahun 2010. 2010 tu datang dari mana? 2010 itu ialah buku Aiman Abdul ni terbit bila? 2010. Menyatakan bahawa kalaulah dia tu adalah seorang profesor, Profesor Dr. Sulaiman bin Azri, maka nak tulis dalam kutipan, buang profesor atau doktor.
Terus kepada Sulaiman Azri 2009 menyatakan bahawa gugurkan gelaran ikhtisas, contohnya Profesor, Profesor Madya, Doktor ataupun gelaran kurniaan, contohnya Tan Sri, Datuk dan Datuk. Ini gelaran duniawi semua ni, tinggalkan. Okey, jadi make sure adalah nama mereka sahaja. Sulaiman Azri 2009 menyatakan bahawa awak petiklah apa yang dipetik daripada buku ke, tesis ke, jurnal tu. Kalaulah nama dia ialah Raja Aliyuddin bin Raja Alimat, ini ialah nama gelaran keturunan. Memang dalam surat beranak dia pun memang nama Raja. Nama Tengku, Wan, Nick. Maka letak terus nama dia yang betul lah. Raja Aliyuddin, Raja Alimat. Jangan nak gugurkan nama dia pula sebab ini memang nama real dia. Okey, Raja Aliyuddin, Raja Alimat. Okey, ini ialah bagaimana nak menulis kutipan. Saya tunjuk contoh. Okey, ini ialah contoh kutipan. Siti Fatimah Ali 2007. 2007 ni ialah buku Fatimah Ali ini diterbitkan. Menyatakan bahawa teknologi maklumat dan komunikasi digunakan untuk merujuk kepada bla 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 bla. Okay, ini ialah teknologi maklumat dan komunikasi ni ialah petikan yang diambil daripada buku Siti Fatimah Ali dan awak import letak ke dalam essay awak. Okay, cara nak menulis nama dia ialah macam ni. Ada tak Profesor Dr. Siti Fatimah Ali? Tak ada. Ada tak Siti Fatimah binti Ali? Tak ada. Ada tak Hajah Siti Fatimah Ali? Tak ada. Okey, siapa yang letak? Profesor Dr. Siti Fatimah Ali 2017 menyatakan bahawa saya akan pangkah. Ataupun Siti Fatimah binti Ali, pangkah. Okey, ataupun Hajah Siti Fatimah Ali, pangkah. Ingat, cara nak menulis ialah begini sahaja untuk nama pengarang. Okey, kalau Bumiputra Sabah dan Sarawak, contohnya ialah nama dia Harry anak Ganai ataupun Minah anak kepada Naning. Maka gugurkan anak ataupun anak kepada. Okey, Harry Ganai, Minah Naning. Harry Ganai 2009 menyatakan Minah Naning pula mendakwa. Okey, itu benda dia. Okey, buang anak atau anak kepada, gugurkan. Kalau pengarang itu ialah Cina, bangsa Cina, ada dua jenis nama pengarang Cina ni. Tan Ai Mi ataupun Jackie Lim Ahmed. Okey, biasanya dia ada nama Inggeris, nama Kristian kat sini. Tapi dalam aspek menulis kutipan, kita ambil nama keluarga sahaja. Contohnya Tan atau Lim, macam tu sahaja. Okey, maksudnya kita ambil nama keluarga saja. Tan 2015 membuat kajian tentang apa? Lim pula pada tahun 2009 buat kajian pasal apa? Itu sahaja. Okey, letak nama pengarang itu berdasarkan apa yang telah diterangkan di sini. India. Kalau bangsa India di Malaysia, nama dia ada anak perempuan atau anak lelaki, betul? Lechumi anak perempuan Subra atau Muthusami anak lelaki Gopal. Maka kita kena buang anak perempuan dan juga anak lelaki. Gugurkan. Okey, dia lebih kurang sama dengan Melayu, gugurkan bin atau binti. Maka dia akan jadi Lechumi Subra pada tahun 2005 menyatakan bahawa ataupun kajian Muthusami Gopal 2008 menunjukkan bahawa itu sahaja. Okey, maksudnya cara nak menulis nama ialah gugurkan anak perempuan atau anak lelaki. Kemudian untuk bangsa Punjabi, contohnya Jarjit Singh, Kadir Kaur, maka kita ambil nama keluarga sahaja. Ini lebih kurang seperti nama keluarga Cina. Okey, cuma bezanya kalau Cina nama keluarganya berada di depan, betul? Tapi yang Punjabi nama keluarga di belakang. Alright? Arab, Said Sulaiman, Said Al-Tabrani, maka kita ambil nama keluarga dia. Said Al-Tabrani 2010 menyatakan bahawa apa? Ataupun Said Al-Shantiri, Said Al-Sagaf, Said Al-Talmizi, okey, ambil nama Arab. Kalaulah dia tu orang barat, Kevin Smith ataupun Jackson G. Michael, kita ambil nama keluarga saja. Contohnya ialah Smith atau Michael. Smith 2011 menyatakan bahawa. Michael 2012 pula menunjukkan bahawa. Okey, ingat kalau nama barat, nama keluarganya di hujung. Justin Bieber.
So Bieber tu nama keluarga dia. Selena Gomez. Gomez tu nama keluarga dia. Gomez 2009 menyatakan bahawa dia berbeza dengan kaum Cina. Kalau kaum Cina, nama dia berada di depan. Kalau yang lain, nama dia di belakang, nama keluarga. Bagi penulis dari luar negara, nama dalam kutipan menggunakan nama keluarga. Contohnya ialah kalau dia dari Jepun. Okey, contohnya Lin Nakazawa. So Nakazawa 2012. Ataupun dia dari negara India. Contohnya kalau kita lihat India ni ialah negara kan. Aishwarya Rai. Maka ambil nama keluarga. Rai 2010 menyatakan bahawa kalaulah dia bangsa India di Malaysia, sudah tentu dia ada anak perempuan atau anak lelaki. Macam tu sajalah. Okey, ada question? Ada soalan? Ada soalan? Faham? Okey, angguk-angguk tu faham. Bagus. Alright. Baik, saya teruskan lagi. Okey. Okey, ini ialah penulisan kutipan. Ada dua keadaan yang kita boleh buat untuk menulis kutipan. Yang pertama sama ada untuk mengutamakan penulis. Yang kedua adalah untuk mengutamakan fakta. Cara untuk mengutamakan penulis adalah jika idea yang dikutip ialah idea atau kajian yang mendasari itu dikaitkan secara langsung dengan kita, penulisan kita lah. Okey. Dan kalau kita lihat kadang-kadang kenapa kita nak utamakan penulis? Contohnya saya tanya siapa cakap? Siti Fatimah Ali cakap. Oh, saya tahu dia adalah tokoh terkemuka dalam teknologi maklumat. Maksudnya nama dia tu memang strong, memang kukuh. Okay, siapa cakap? Nik Safia Karim yang cakap. So saya tahu dia adalah profesor dalam bidang bahasa Melayu. Jadi nama dia kuat. Jadi boleh letaklah. Maksudnya kita utamakan penulis. Bila kita utamakan penulis, maka nama dia berada di depan lah. Siti Fatimah Ali 2017 menyatakan bla 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 ini ialah kita kutip daripada buku dia ataupun daripada jurnal ataupun daripada tesis dia. Kalau kita nak utamakan fakta ialah apabila fakta itu atau idea itu dikembangkan dengan baik dan sangat strong. Okey, dan sangat strong, sangat kuat. Maknanya kita letak fakta ni kutipan di depan, nama penulis dan tahun di belakang. Okey, fakta dia terlalu kuat untuk menyokong apa yang awak tulis. Jadi nama penulis dan tahun berada di belakang. Apa beza dia? Bezanya ialah perhatikan kalaulah utamakan penulis, nama penulis dan tahun, okey, separate. Maksudnya terpisah. Okey, nama penulis berada di luar kurungan, tahun berada dalam kurungan. Tapi apabila kita mengutamakan fakta, nama penulis dan tahun masing-masing berada dalam kurungan. Okey, masing-masing berada dalam kurungan. Okey, itu maksud dia. Saya teruskan lagi. Okey, apabila kita lihat, kadang-kadang bila kita cari bahan, kita akan jumpa ada buku jurnal ni seorang pengarang, ada 2 orang pengarang, ada 3 hingga 5 orang pengarang. Kadang-kadang kita akan jumpa lebih daripada 6 orang pengarang. Jadi bagaimana cara nak menulis kutipan? Kalau seorang pengarang, seperti mana saya ajar tadi, kalau kita utamakan penulis, Johnson berada di depan, tahun berada dalam kurungan, 2011. Kalau kita nak utamakan fakta, nama penulis berada di hujung. Okey, buka kurungan Johnson, 2011. 2011 ini ialah tahun dia, tutup kurungan. Kalaulah 2 orang pengarang, contohnya buku itu ditulis oleh Chua dan Lim. Maka bila kita kutip, tulislah Chua dan Lim 2001. Okey, atau Chua dan Lim 2001 ini apabila kita utamakan fakta. Apa beza dia? Satu, kalau kita utamakan penulis, tahun berada dalam kurungan. Okey, kalau utamakan fakta, nama dan tahun, dua-dua dalam kurungan. Yang kedua, perbezaan paling ketara ialah dan ini. Kalaulah utamakan penulis, dan ini perlu dieja penuh. Kalaulah dia berada di hujung sekali, iaitu kita utamakan fakta dan ini hanyalah disimbolkan.
Ingat benda ni jangan bertukar, kalau tak salah. Okey, kalau salah saya pangkah dan tak ada markah. Okey. Kalaulah 3 hingga 5 orang pengarang. Okey, dalam buku tu ada 3 hingga 5 orang pengarang. Untuk penggunaan kali pertama, anda perlu letakkan kesemua nama penulis itu. Contoh Baim Ahmad, Siti Aina Ismail, Fatimah Abu dan Osman Abu. Ada 4 orang sini. Baim 1, 2, 3, 4. Ada profesor atau doktor? Tak ada. Bin atau binti? Tak ada. Hajah atau haji? Tak ada. Tulis macam ni saja. Okey, Baim Ahmad, Siti Aina Ismail, Fatimah Abu dan Osman Abu tahun 2000. 2000 letak dalam kurungan. Kalau kita utamakan fakta, nama penulis dan juga tahun semua dalam kurungan. Perbezaan yang ketara ialah dan ini juga lebih kurang sama dengan 2 orang pengarang. Iaitu kalau di depan, nama penulis berada di depan, maka dan dieja penuh. Kalau nama penulis berada di belakang, dan ini mesti disimbolkan. Nampak anak panah saya ni mesti disimbolkan berbanding dengan ejaan penuh. Kemudian penggunaan kali kedua, awak dah boleh tulis Baim Ahmad ETAL. Okey, ETAL ni maksudnya ialah dan rakan-rakan. Ini ialah singkatan daripada bahasa Latin. Jadi penggunaan kali kedua Baim Ahmad ETAL 2000 ataupun Baim Ahmad ETAL, 2000 dan masing-masing berada dalam kurungan. Depend nak dahulukan penulis ataupun nak dahulukan fakta. Kenapa kita perlu ada penggunaan kali kedua? Okey, kadang-kadang awak nak kutip daripada buku yang sama. Contohnya penggunaan kali pertama awak dah kutip. Okey, jadi awak mesti eja penuh. Kemudian penggunaan kali kedua, awak nak kutip lagi pada buku mereka ni. Maka cadang eja macam ni sajalah, tak perlu eja penuhlah nama mereka. Kalau tak mabuklah. Okey, penuh muka surat dengan benda ni saja. Alright. Kemudian kalaulah dia 6 orang pengarang. Contohnya awak jumpa buku itu, dia ada 13 orang pengarang. So tak perlulah awak catat penggunaan kali pertama, awak senaraikan 13 orang tersebut. Okey, 5 baris nama saja. So tak payahlah. So caranya ialah tulis saja Edward ETL direct terus macam ni. Maksudnya Edward dan rakan 2007 atau Edward ETL 2007. Bila saya baca, saya akan cek senarai rujukan belakang. Okey, so saya tengok nama dia memang lebih daripada 6. Ada 8 semuanya. So saya boleh terima. Okay, so make sure berhati-hati dengan format sebegini. Inilah yang akan menentukan modul anda nanti. Okay, modul pula, markah anda nanti. Okay, boleh faham? Ada soalan setakat ni? Any question? Faham? Okay, faham, tak ada masalah Okay, saya teruskan lagi. Bagaimana pula penulisan kutipan jika tiada nama pengarang? Kadang-kadang bila awak cari dalam internet, contohnya artikel. Okey, artikel tu awak ambil, awak download daripada internet. Contohnya artikel daripada kementerian ataupun jabatan. Mostly artikel daripada organisasi sebegini, dia tidak ada nama pengarang, betul? Maka cara nak tulis ialah awak tulis sumber dia dari mana. Contohnya ialah Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey, kemudian awak tulislah singkatan ataupun akronim. KPM 2001 menjelaskan bahawa penggunaan kali pertama eja penuh dulu, Kementerian Pelajaran Malaysia buka kurungan, letak singkatan atau akronim KPM, kemudian 2001 ialah tahun artikel itu diterbitkan. Penggunaan kali kedua, barulah awak letak sahaja KPM macam ni. So orang fahamlah. Alright, contoh lain, Jabatan Alam Sekitar. JAS 2008 menjelaskan bahawa penggunaan kali kedua dah tak payahlah tulis nama penuh Jabatan Alam Sekitar, cukuplah sekadar buka kurungan JAS. JAS 2008. So orang fahamlah benda tu. Boleh rujuk modul untuk melihat contoh yang penuh. Bagaimana pula kalau awak ambil penulisan kutipan menggunakan maklumat sekunder? Maklumat sekunder ialah maklumat kedua. Second ialah kedua, sekunder. Kalau first ialah pertama.
Kalau second ialah kedua. Maka maklumat sekunder ialah maklumat kedua. Apa keadaan maklumat kedua? Sebagai contoh, awak ni ada buku Lloyd. Buku Lloyd ini diterbitkan pada tahun 2002. Jadi awak pun carilah bahan daripada buku Lloyd. Dan awak jumpa satu muka surat ini, awak jumpalah petikan. Dan awak nak kutip petikan tersebut. Pun begitu, awak berperasan bahawa petikan itu bukan Lloyd yang tulis. Sebab apa? Lloyd yang tulis buku tu dia juga perlu rujuk buku orang lain. Petikan yang awak perasan tu ialah kepunyaan Johnson. Okey? Maksudnya Lloyd ini rujuk Johnson dan dia kutipan Johnson ni letak dalam buku dia. Maka inilah dinamakan sebagai maklumat sekunder sebab awak ambil info daripada Johnson ni melalui Lloyd. Maksudnya Lloyd ini ialah sekunder, maklumat sekunder. Dan bila awak kutip daripada Lloyd, awak tak boleh tulis Johnson tahun buku tu diterbitkan bila. Contohnya 1946. So awak tak boleh tulis Johnson 1946. Tak boleh. Sebab apa? Sebab awak tak baca pun buku Johnson ni. Awak hanya dapat penulisan Johnson ni daripada ataupun melalui Lloyd. Jadi cara nak tulis Johnson dalam Lloyd 2000. 2000 ini ialah tahun buku Lloyd ini diterbitkan. Inilah menunjukkan bahawa wujudnya maklumat sekunder. Okey? Boleh faham Alright. Johnson dalam Lloyd tahun 2000 menjelaskan bahawa nota, anda selaku penulis tidak digalakkan untuk menggunakan kutipan sekunder. Okey, tak digalakkan kecuali bagi perkara-perkara berikut. Yang pertama, sumber bahan yang sukar didapati. Okey, maksudnya sumber itu terhad atau lokasi bahan tu agak sukar untuk awak dapat. Contohnya, awak nak dapatkan bahan Johnson ni. Tapi tak boleh, tak ada kat Malaysia. Ada kat negara jiran. Contohnya ada dekat di Thailand tu. Okey, Universiti Chulalongkorn. Okey, so takkanlah awak nak naik sampan pergi sana pula sebab naik flight tak boleh. Jadi awak pun tak boleh nak cari buku Johnson, awak pun tengok, oh petikan Johnson ni ada dalam buku Lloyd. Lloyd ni rupanya ada dekat library. Okey, library kat rumah awak ke ataupun awak memang ada buku Lloyd. Jadi itu pun dibenarkanlah sebab bahan dia sukar didapati. Ada pula kes yang kedua, contohnya buku Johnson ni rupanya dia ditulis dalam bahasa Jerman. Okey, Lloyd ni terjemahkan dia daripada buku bahasa Jerman. Jadi itu dibenarkanlah sebab itu adalah bahasa asing yang tidak difahami oleh anda. So takkanlah pula anda nak belajar bahasa Jerman semata-mata untuk tengok buku Johnson ni kan? Memang taklah kan? Jadi itu dibenarkan. Selain daripada kes dua ni, awak dilarang ataupun tidak digalakkan untuk menggunakan sumber sekunder kerana dia akan dianggap lemah. Maksudnya awak hanya rujuk satu bahan dan awak kutip bahan-bahan yang lain daripada satu buku tu saja. So itu dikira sebagai lemah. Ada soalan setakat ni? Bagaimana pula kalaulah kutipan itu mengandungi kesalahan dalam teks asal? Kadang-kadang kita ni penulis ataupun pengarang buku ni dia tak terlepas dari kesilapan ataupun kesalahan lah. Jadi bila awak cek dalam teks asal tu, teks dari jurnal, buku atau artikel tu dia ada kesalahan. Kesalahan apa? Ejaan, tanda baca atau tata bahasa. Maka apa yang perlu awak buat ialah masukkan perkataan sic. S-I-C, iaitu sikat. Sikat ini ialah daripada bahasa Latin dan tulisan sikat perlu dicondongkan iaitu italic dan diletakkan dalam kurungan siku. Ini ialah kurungan siku dan sic itu mesti di-italickan. Okey? Dan kalau awak perasan, ini ialah template untuk portfolio 2 Alright, macam kotak ni. Teks asal ni lah yang awak kena letak screenshot tu, petikan daripada buku tu, gambar dia awak letak sini dan teks ini ialah kutipan yang awak buat nanti. Okey, kutipan yang awak buat. Jadi kalau kita lihat dalam teks asal ni, awak pun bacalah. Daya menarik melalui animasi dan multimedia interaktif boleh menarik minat kanak-kanak. Bila baca awak dah nampak ada kesalahan kat sini. Iaitu kesalahan tata bahasa ialah daya menarik. Daya ni bukan orang. Dia tak ada tangan pun nak menarik. Okey, jadi dia sepatutnya ialah daya tarikan. Okey, dah salah satu sini awak dapat detect. Boleh menarik minat kanak-kanak dan memikat mereka. Memikat. Ini juga ialah kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan
maka awak dah boleh nampak kat sini boleh letak SIC, SIC, sikat. Maka awak pula nak kutip ni jadikan dia sebagai kutipan langsung. Apa maksud kutipan langsung? Kutipan langsung ialah kita kutip bulat-bulat daripada buku mereka ni tanpa perlu ubah apa-apa. Okey? Kalau kutipan tidak langsung, kita boleh modify. Okey? Bila nak guna kutipan langsung, bila nak guna kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ni kadang-kadang kita tak perlu modify dah ayat mereka ni. Okey, sebab ayat ni dah cantik. Dah sampai mesej dia. Cuma yang tak cantiknya ada kesalahan sikit-sikit. Okey, jadi tak perlu ubah apa-apa, hanya perlu letak SIC. Contoh dia ialah kutipan, letak dulu nama pengarang yang mengarang teks ni, Ahmad Esa Baharul Muhammad dan Siti Nasrah Mukhtar 2007. Okey, dalam kurungan menyatakan bahawa buka kurungan tanda petik, letaklah daya menarik. Jangan awak ubah jadi daya tarikan. Kalau awak ubah dia akan jadi kutipan tidak langsung. Maksudnya awak olah. Okey, daya menarik letaklah sikat melalui animasi dan multimedia interaktif boleh menarik minat kanak-kanak dan memikiat. Memikiat ni pun awak letak sikat kat sini. Sampailah habis, kemudian letak muka surat. Dalam kutipan langsung mesti ada muka surat. Kenapa? Sebab bila saya cek buku ataupun artikel Esa, Ahmad Esa Baharum ni dengan Siti Nasrah, saya akan cari muka surat 3. Ada atau tidak ayat ini dalam artikel mereka. Jadi berhati-hati mesti awak ikut apa yang perlu dirujuk dan letak muka surat. Sekarang ni dunia di hujung jari Saya klik saja saya boleh jumpa artikel-artikel ini dan saya akan cari. Betul ke muka surat 3 ni ada ayat sebegini? Okey? Bagaimana pula kalau artikel tu tak ada muka surat? Okey, kalaulah artikel itu tidak ada muka surat, tidak ada masalah. Kenapa? Awak boleh gantikannya dengan meletakkan nombor perenggan atau paragraf. Kadang-kadang bila awak cari bahan, bahan seperti artikel internet, awak download. Ada 5 muka surat. Alright? Tapi awak tengok kat situ dia tak ada nombor pun muka surat. Tapi awak tahulah dia ada 5 helai. 5 helai, 5 page. Jadi caranya ialah awak tanda sendiri perenggan di tepi tu. Kiralah berapa perenggan dia ada. Letaklah para 1, para 2. Para tu ialah paragraf. Kadang-kadang boleh jadi 5 page itu kita boleh capai 26 paragraf. Dah tanda-tanda-tanda. Contohnya awak nak ambil petikan dari paragraf nombor 2. Maka cara nak menulis kutipan itu ialah begini. Berdasarkan Kementerian Pelajaran Malaysia, buka kurungan KPM 2012, tutup kurungan, koma, buka tanda petik. Internet kini menjadi keperluan dalam sistem pendidikan. ... tutup tanda petik dan letaklah sini para 2. Maka saya tahu bahawa artikel ni tidak ada muka surat. Para 2. Dan saya pun akan carilah artikel KPM ni tahun 2012, tajuk dia tu. Dan saya akan cari, betul ke dekat para 2 ni, paragraf 2 ni ada ayat ini. So berhati-hati kalau nak guna kutipan langsung. Dan awak boleh rujuk modul untuk melihat contoh yang penuh. Kalau sini nampak tak dot ni, ada 3, ini ialah ellipsis nama dia. Ellipsis ni ialah pengguguran ayat. Maksudnya dalam artikel ni, paragraf 2 ni, ada lagi ayat dia yang lain tapi awak potong. Awak rasa ayat yang lain tu tidak membantu untuk esei awak, maka awak letaklah ellipsis. 1, 2, 3. Ini ialah ellipsis. Cik Fawis, kalau saya nak letak 5 boleh tak dot ni? Atau letak 4? Tak boleh, nak 3 je. 3 ni tandanya ialah ellipsis. Itulah benda dia. Kaedah menulis maklumat, kutipan ada 2. Kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ialah kita ambil bulat-bulat. Kutipan tidak langsung ialah kita modify. Bila nak guna dua-dua ni, ada keadaan dia lah. Kadang-kadang kutipan tidak langsung ni kita modify. Contohnya, awak nak ambil daripada 2 page kutipan tu. Jadi awak ringkaskan dia jadi 1 perenggan sahaja. Jadi kita jadikan dia kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ni pula kita ambil bulat-bulat sebab apa? Sebab dia bersifat teknikal. Kalau kita ubah ayat dia, dia tak sampai maksud dia. Maka kita kena ambil bulat-bulat.
Jadi kalau ambil bulat-bulat pun, awak kena letak nama pengarang sebagai kredit. Samalah juga dengan kutipan tidak langsung ni. Okay? Alright. Any question? Setakat ni ada soalan? Baik, untuk kutipan langsung dan tidak langsung, saya dah sediakan video. Sebab apa? Sebab dia terlalu teknikal untuk saya terangkan melalui Google Meet. Okey, saya dah sediakan video. Awak hanya perlu tonton video tersebut, tak lama pun. 12 minit hingga 15 minit saja video tersebut. Dan daripada situ awak boleh apply untuk buat portfolio 2 nanti. Okey, portfolio 2 awak boleh apply dah berdasarkan video tersebut. Okey, jadi saya nak bagi link video tersebut. Kejap Kalau ada soalan boleh drop soalan dekat chat. Okey, saya dah post link dalam chat. Boleh tengok kat situ. Itu ialah untuk kutipan langsung. Okey, untuk kutipan langsung boleh akses di situ. Okey, satu lagi saya bagi kutipan tidak langsung. Ni pun baru siap tadi. Okey, boleh tengok di sini Ini ialah kutipan tidak langsung. Alright. Jadi, sebelum awak left group semua ni, awak mesti access YouTube tu. Sebenarnya boleh je cari dalam YouTube. Saya rasa awak lagi terror buka YouTube ni kan. Okey, jadi boleh access di situ dan boleh tengok video tersebut dan cubalah belajar bagaimana cara nak buat. Dan video itu awak boleh apply untuk portfolio 2 nanti. Kalau ada modul lagi bagus sebab awak boleh refer modul juga sebagai contoh. Okey? Alright. Ada soalan sebelum